Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni kita sambung PDP kita dengan mencari pemalar. Okay, sekarang sebab cikgu pergi sebenarnya step by step, cikgu nak suruh awak tahu dulu macam mana nak buat persamaan. Okay, sekarang sebabnya cikgu rasa ada orang yang tengok dalam buku teks sebabnya lain sikit macam cikgu ajar kan. Okey, jadi step cikgu yang kedua ialah barulah kita nak cari pemalar. Okey, pemalar ni apa sebenarnya? Okey, macam kita buat sebelum ni. Y berubah secara songsang dengan X. Jadi kalau kita tulis hubungan, Y berubah secara langsung. Langsung duduk tepi. Okey, kalau kita tulis dalam bentuk persamaan, dia akan jadi Y sama dengan KX. Akan ada K ni. K ni apa? K ni kita panggil sebagai pemalar. Okey, apa maksud pemalar? Pemalar ni adalah memang dia statik. Kalaulah dia ni maknanya katalah kalau kita belajar sains dia akan ada satu pemalar spring. Contoh, kalaulah kita beban banyak ni dia akan turun banyak ni. Tapi dia akan ada satu pemalar yang akan sama je walaupun berat mana-mana dia sama. Okey, cuba saya tengok contoh dalam ni adalah soalan daripada buku galus yang cikgu bagi, buku aktiviti. Okey, jadi sebenarnya apa yang kita nak kata pemalar ni akan sama. Kalau kita ubah Y dengan X sekalipun, K mesti sama. Sebab tu kita nak tengok dia adalah satu ubahan ke tak, kita kena check pemalar. Pemalar mesti sama kalau kita tengok. Okey, cuba tengok soalan ni. Contoh soalan yang ni lah sebab ni cikgu terus buat. Okey, tentukan sama ada Y berubah secara songsang dengan X. Okey, apabila kita berubah, kita nak cari pemalar tu, kalau kita tengok sini. Okey, kalau kita belajar balik Y sama dengan KX. Okey, kita nak cari K macam mana? sorry. Ni sini adalah darab. Kita mari sini akan jadi bahagilah kan. Jadi Y per dengan X sama dengan K. Jadi untuk cari ubahan langsung K sama dengan Y bahagi X. Maknanya sebelah X ni akan ke tepi. Sebab kita ingat ini, sini darab. Kalau kita sini darab, kalau kita ubah tepat dia akan jadi bahagi. Okey. Jadi kalau kita bahagikan, okey, cuba kita try. 4 Y bahagi X. Jadi 4 bahagi 8 bahagi 4 dapat 2. Okey, 12 Y dia 12 bahagi 6 sama dengan 2. Yang ni yang kita kata sebagai pemalar. Setiap kali kita bahagi tu kita akan dapat nombor yang sama. Dan seterusnya. Sebab tu kita kata bentuk tu adalah bentuk hubungan dalam bentuk ubahan. Okey. Jadi cikgu harap anak-anak faham pemalar kita kena cari nilai K dulu sebelum kita buat persamaan sebelum ni. Okey. Soalan contoh, tengok soalan ni. Diberi P sama dengan 8, Q sama dengan 64. P sama dengan 8, Q sama dengan 64. Okey. Sekarang kita nak buat ungkapkan P dalam sebutan Q. Jadi P, okey, contoh soalan A. P berubah secara langsung dengan Q. Jadi P hubungan dia Q. Okey, apabila kita tukar hubungan tulis dalam bentuk persamaan. P sama dengan KQ. Cikgu katakan tadi tu kan, kita cari K dulu. Macam mana nak cari nilai K? K duduk sini. Q ni sebelah ni duduk tepi tepek kan. Darab, mari sini dia kena bahagi. Okey, jadi P bahagi dengan Q. Gitu. Jadi K, kita masukkan nilai. Jadi ni bukan ungkapkan lagi. Ni baru tulis hubungan. Okey, jadi kalau kita gantikan nilai. Jadi P 8, Q 64. Jadi kita pun bahagi. Guna kalkulator. 8 bahagi 4 dapat berapa? Okey. Kita akan dapat 1/8. Macam tu. Dan untuk kalkulator pun bahagi. Okey, jadi K sama dengan 1/8. Okey, jadi apabila dapat dah nilai K, kita gantikan balik. Gantikan balik dalam persamaan ni. Okey, jadi P sama dengan 1/8 Q. Macam tu. Okey, barulah kita buat dalam bentuk hubungan. Okey.
Maknanya sebelum apa-apa hubungan ni, ubahan langsung ni kita kena cari nilai K dulu. Okey. B. P berubah secara langsung dengan kuasa 2 Q. Q kuasa 2. Ni Q dia. Q kuasa 2. Okey, jadi kita tulis P sama dengan K. Q kuasa 2. Okey, macam mana sama cikgu tadi? Macam mana nak cari K? K sama dengan sebelah mari sini akan jadi duduk bawah. P per Q kuasa 2. Okey, gantikan nilai. P sama dengan 8, Q 64 kuasa 2. Okey, jadi nilai K sama dengan, kita akan dapat Q sama dengan 1/512. Macam tu, per 512. Okey, jadi macam mana kita nak tulis balik? Oleh itu, cikgu tulis titik beranda. Maknanya jawapan kita ialah P sama dengan, ganti dalam ni. K sama dengan 1/512, Q kuasa 2. Kita tulis balik. Okey, boleh anak-anak? Macam ni. P berubah secara langsung dengan kuasa 2. Okey, sekejap cikgu nak buka kalkulator. Nak tunjuk ke awak. Okey, jadi cikgu tengok dulu. P berubah, ni contoh dalam buku Musa 3. P berubah secara, okey. Kita sebenarnya ada satu cara lagi nak kita guna kalkulator. Okey, kita boleh masukkan dalam kalkulator. Okey, jadi katakanlah kita gantikan nilai. Okey. Kan kita akan dapat macam ni kan. P 8, K tak tahu. Q 64 kan. Okey. Kalaulah kita last kali kalau kita tak ingat, sebenarnya kalkulator boleh kira macam tu. Okey. Cara dia ialah awak masukkan nilai, masukkan nombor 8. Okey. Ni sama dengan ni tekan alfa. Okey, cuba tengok dalam kalkulator awak. Alfa ni kan, ni pink. Alfa soft. Okey. Okey, masukkan dalam kalkulator. Suruh kalkulator kira. 8 alfa soft. Okey, K tu masukkan, sebab kalkulator biasanya boleh je awak letak K dalam kalkulator, tapi paling senang letaklah huruf X, Y. Okey, jadi kan kata unknown. Jadi alfa X, masukkan 64. Okey, lepas daripada tulis persamaan ni, awak tekan shift soft. Lepas tu shift soft. Kalkulator akan cari bagi nilai K. Ni adalah cara paling, cikgu kata kalau awak tak reti sangat nak tukar, nak kena bahagi ke, nak buat macam mana. Tu adalah cara guna kalkulator. Awak tekan shift soft, macam ni, shift soft 2 kali. Kalkulator akan kira. Macam tu. Cuma kalkulator cikgu ni dia tak boleh kira lah. Tapi kalkulator awak beli tu memang boleh kira. Okey, nanti cikgu try buat dalam video lain. Okey, boleh Okey. Cara dia yang pertama. Okey, tu apabila dia kata, yang ni pula. Yang ni dah ubahan langsung. Ni dalam bentuk, dia bagi dah dalam bentuk lambda. Sama macam biasa. A sama dengan Y sama dengan KX. Jadi K kita ialah Y bahagi X. Okey, lepas tu barulah kita tukar dalam bentuk Y6. Kita baca. Barulah masukkan nilai ni. Y6 X 1/4 sama dengan K. Okey. Jadi macam mana nak kira? Tekan kalkulator molek. 6 bahagi. Okey. Per tu bahagi. Kalau nak buat 1/4, tekan je 1, ABC 4 ni. ABC 4. Jadi tekan sama dengan. Dia akan dapat 24. Jadi K awak sama dengan 24. Okey. Tu adalah teknik menggunakan kalkulator lah. Okey. Okey. Jadi cikgu rasa awak boleh buat soalan muka surat 3 dan muka surat 4. Okey. Okey. Silap. Cikgu tak habis lagi. Tadi kita cari nilai K saja.
Disuruh ungkapkan je nilai K. Soalan ni dia boleh keluar kertas satu dan kertas 2. Kalau kertas satu biasa dia buat ungkapan sajalah. Okey, satu lagi step lain ialah apabila kita dah tahu K, cuba tengok soalan ni. Diberi Y sama dengan 6. Okey, dibagi pernyataan pertama dibagi both. Ada dah Y, ada dah X. Okey, lepas tu dia kata yang kedua barulah dibagi situasi yang kedua. Ah. Dibagi hitung nilai Y apabila X sama dengan 2. Okey, jadi kita tapak dah tadi K sama dengan 24 kan? K sama dengan 24. Okey, kita tulis balik. Ingat, lepas tu tulis balik. Oleh itu, Y sama dengan 24X. Okey, barulah kita kira yang ni. Untuk soalan kita, hitung nilai Y apabila X sama dengan 2. Ganti balik dengan persamaan ni. Okey, jadi nilai Y dah tahu 24 saling X tu 2. Macam tu. Jadi Y sama dengan, awak pun selesaikan jadi Y sama dengan 48. Maknanya soalan ni dibagi dah komplit dua-dua untuk kita cari nilai K. Lepas kita cari nilai K, kita tulis balik. Lepas tu dibagi soalan yang kedua. Macam tu step dia. Okey. Cuba tengok B. Contoh kita buat B. Y sama juga tadi. Y sama dengan K X kuasa 2. Gantikan nilai yang pertama. Ni yang pertama cikgu kata ni. Okey, gantikan nilai pertama. Jadi Y 6, K dok tahu, X kuasa 2, 1/4 kuasa 2. Okey, kita tekan kalkulator. Masukkan kalau nak tahu K, ni darab K. Sini darab, mari sini bahagi. Jadi 6 bahagi 1/4 kuasa 2. Okey, kita pun tekan kalkulator. Okey. 6 bahagi, sebabkan 1/4 tu kuasa 2, tekan kurungan 1 ABC 4, tutup kurungan kuasa 2. Macam tu. Tekan sama dengan, dapatlah K sama dengan 96. Okey, cikgu kata apa tadi? Tulis balik Y sama dengan, gantikan dalam persamaan tadi. Y sama dengan 64 X kuasa 2. Macam tu. Okey, next. Lepas tu barulah untuk soalan kedua. Okey, jadi Y sama dengan 64X kuasa 2 kan. Kita gantikan dengan X sama dengan 2 tadi. Jadi Y sama dengan 64, 2 kuasa 2. Okey, cari nilai. Okey, jadi 64 darab 2 kuasa 2. Okey, tutup kurungan, tekan sama dengan. Okey, dapat dah 256. Okey, cumanya cikgu refresh balik apa yang kita kena buat ialah yang pertama, tulis persamaan. Baru kita tengok duduk mana, duduk mana. Macam Y sama dengan KX tadi. Okey, yang kedua, gantikan nilai yang diberi. Maksud hak diberi tu, hak semua ada komplit. Ada Y, ada X. Okey, yang ketiga, tulis balik dengan adanya K tadi. Okey, yang keempat, barulah kita gantikan nilai yang baru. Okey, itu saja. Jadi senang saja, dia hanya guna kalkulator. Kalau kita pandai dah tak payah tulis pun tak apa sebenarnya. Tapi cikgu harapkan awak tulislah. Okey, jadi sekarang dalam buku galus awak, cikgu nak awak siapkan muka surat pertama, muka surat ketiga, muka surat keempat, muka surat yang kelima. Contoh, muka surat yang kelima tu, dia ada banyak dah. Muka surat kelima tu, dibagi macam ni. Contoh ni adalah muka surat yang kelima. Dia bagi X, dia bagi dah X, Y. Contoh, cikgu bagi buat contoh ni. Okey, 2, 8, P, 12. Okey. Masalah nombor 1, Y berubah secara langsung dengan X sama balik. Y sama dengan KX. Step yang kedua, gantikan nilai. Gantikan nilai, mana satu yang komplit? Ni yang komplit kan? Okey, jadi kita gantikan nilai. Jadi 8 sama dengan K, X tu adalah 2. Cari nilai K. Sini darab, sini akan jadi bahagi. Jadi 8 bahagi 2 dapat K sama dengan 4.
Okey, lepas tu tulis balik. Ni ikut step cikgu bagi. Cari tulis persamaan, cari nilai K. Lepas tu tulis balik. Jadi Y sama dengan 4X. Okey, lepas tu step keempat ialah ganti nilai. Kita nak tahu P, nak tahu X. Okey, jadi Y bagi dah 2 belah. Salin 4, X dia dah tahu. Macam tu. Jadi 4 ni kita tukar jadi P. Gantilah P. Jadi P sama dengan 12 bagi 4. Dapatlah 3. Macam tu. Cikgu harap awak buat semua soalan. Kalau ada soalan, nanti tanya cikgu. Kita akan settlekan ubahan langsung dengan tercantum ni dulu. Okey. Cikgu rasa itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.